Okey, hai, Assalamualaikum. Okey, baik. Untuk latihan ni, cikgu akan go through satu-satu lah. Cikgu akan tunjuk lah kalau cikgu rasa mana yang kamu tak boleh nak buat tu, yang tu cikgu akan tunjuk, okey? Alright, mari kita tengok dulu soalan yang nombor 1. Okey, nombor 1, saya rasa yang 2 nisbah 6, dia suruh pemudah setiap nisbah berikut. Saya rasa 2 nisbah 6 itu tak ada masalah kan? 2 nisbah 6, kita boleh pemudah macam biasa saja. Jadi, boleh buat sendiri. Saya akan tunjukkan dekat kamu soalan yang saya rasa macam ni yang kamu confused nak buat macam tu je, okey? Alright, jadi kita tengok. Okey. Sekejap ya. Okey, baik. Okey, so kita tengok kalau pecahan pula. Kalau pecahan, kamu kena bagi hilang ni. Sebab kita tak mau pecahan ni. Jadi bila mana dia jadi 1/3 nisbah 2/3 ni. Jadi 3 bawah ni kita nak kena mansuhkan. Kita tengok kiri dan kanan 3 dah sama. Jadi macam mana kita nak mansuh benda yang bahagi? Maka kita kena darab lah. So kalau sini darab dengan 3, sana pun kita darab dengan 3. Jadi kita tengok kat sini boleh potong. 3 ni 3 kali 1 3 kali 1 kan? Yang ni pun boleh potong. Maka tinggalnya 1 nisbah 2. Ni je lah jawapan akhir. Okey. Nombor 3 tak ada masalah, boleh buat sendiri. Kita tengok nombor 4. Nombor 4 adalah bentuk perpuluhan. Bila nama bentuk perpuluhan ni, first thing first you have to do is kena mansuhkan bentuk perpuluhan ni. Jadi macam mana? Yang ni nampak tak? Ini point. Yang ni adalah 4.9, 1.4, 5.6. Maka ini macam mana kita nak jadikan nombor bulat? Kita kena darab 10 kan? Sebab kita nak gerakkan. Kita nak gerak, betul tak? Kita nak gerakkan satu tempat perpuluhan. Maksudnya sebenarnya kita darab 10 kan? Jadi kalau yang ni saya darab 10, maka saya akan dapat 49. Kalau 1.4 pun darab dengan 10, maka saya akan dapat 14. 5.6 ni pun kalau saya darab dengan 10, maka saya akan dapat 56. Maka bolehlah kamu perkecil macam biasa. Okey? Alright, seterusnya. Kita tengok pula permudahkan setiap yang berikut dalam bentuk A nisbah B dan A nisbah B nisbah C. Okey. Ya. Okey. So sekarang kita tengok dekat sini. Dekat sini sentimeter, sini sentimeter, sini sentimeter. Okey, tak ada masalah. Jadi kita tulis balik dia adalah 3 nisbah 6 nisbah 18. Tak perlu ada cm tu dah. Cm tu kita nak semak saja. Dia sama unit tak? Kalau bentuk yang ada unit mesti bagi sama sama unit, mesti samakan unit dia. Baru kita boleh permudah. So bila kita tengok 3, 6, 18, kamu boleh buat macam biasa. Okey, yang ni kita ada jam, hari dengan jam. Jadi lebih mudah kita tukar jadi besar lah. Jadi satu hari kita nak tukar jadi jam, satu hari sama dengan 24. Maka kena darab 24. Baru boleh jadi jam. Jadi dia jadi 2 jam nisbah 1 kali 24, maka 24 jam nisbah 16 jam. Bila semua jam dah sama, baru kita boleh potong jam ni. Lepas tu teruskanlah 2 nisbah 24 nisbah 16 nak kena bahagi berapa bagi pemudah. Okey, sama juga macam sen. Kau ni sen, kau ni RM. Untuk unit ni lebih mudah kita tukar dan untuk mencari nilai yang lebih besar. Jadi RM dengan sen, RM ni besar lagi kan? Jadi kita nak dia 2 saja, maka yang ni kita kena tukar jadi sen. Supaya semua orang nilai tu besar. Maksud saya bukan nilai tu besar macam mana? Maksudnya number tu besar. Macam tu. So jadi kalau RM2 ni, RM1,
RM1 sama dengan 100 sen kan? Jadi kiranya 2 ni, RM2 ni kita kena darab dengan 100 sen dulu, betul? Maka kita dapat 200 sen. So bolehlah kita tulis balik. Jadi 200 ni sebah 80, ni sebah 120. Semua dah sen kan? Maka bolehlah buat macam biasa. Okey, tak ada masalah. Mari kita tengok lagi soalan. Saya hilang. Hilang tulisan cikgu. Sekejap ya. Alright. Okey. So mari kita tengok yang... Okey, semoga ini pun tak ada masalah rasa sebab sini jam, sini minit. Maka yang jam ni kita boleh tukar jadi minit. So jam ni kita tukar jadi minit dulu. Maka kena darab dengan 60. Jadi dapat 180 minit nisbah 15 minit. Lepas tu kamu boleh potonglah minit-minit ni. Lepas tu kamu buat macam biasa. Sama juga milimeter, sentimeter, milimeter. Maka milimeter yang kita kena tukar jadi sentimeter yang kita kena tukar jadi milimeter. Jadi kena darab 100 ke 10. 10 ke 100. 10 sentimeter per milimeter kan? Okey. Kilometer dengan meter. Kalau yang ni 3/4 kilometer, tak ada masalah. Yang penting kamu tengok ni, kilometer dengan meter. Maka tahu kilometer ni aku nak kena tukar jadi meter. Jadi tukarlah dulu. Maka 3/4, dia kena darab 1000 kan? Darab dengan 1000. Maka dapat berapa? 750 meter. Barulah kita boleh tulis 750 meter nisbah 25 meter. Boleh potonglah yang ni kiri dengan kanan. Bolehlah jawab. Okey, baik. Seterusnya. Sama juga liter, mililiter. Mililiter ni boleh buat sendiri saya rasa. Okey. Kita nak tengok yang ni. Tentukan nisbah berikut sama ada benar ataupun palsu. Okey, bila dia kata tentukan nisbah berikut sama ada benar ataupun palsu, kita boleh tengok kat sini. Dia kata, satu tempat letak kenderaan mengenakan bayaran parking RM2 sejam. Tulislah dulu. Maksudnya dia kata mula-mula RM RM2. RM2 ni sama dengan 1 jam. So, kalau kata 6 jam, betul tak RM12? Kamu kira lah. 6 jam ni betul tak RM12? Kalau RM2 sejam, kalau 6 jam, kalilah dengan 2 dapat 12. Maka benda ni benar. Tulislah dalam ni, ini adalah benar. Okey. Okey, boleh nak? Okey, baik. Seterusnya. Sama agak macam bawah pun. Baca dan kira betul ke tak. Okey. Soalan nombor 4. Dia suruh selesaikan. Seutas tali dipotong kepada 3 bahagian. 4 nisbah 3 nisbah 5 ni dia kata ni. Lepas tu dia kata. Lepas tu dia kata kita. Jika ukuran tali terpendek adalah 12. Jadi kita boleh tulis balik. Kita tahu nisbah dia bagi 4, nisbah 3, nisbah 5. Maksudnya satu tali tu 4 bahagian, satu tali tu 3 panjang dia, satu tali tu 5. Kalau tali yang terpendek antara 4, 3 dengan 5, yang paling pendek adalah 3, betul tak? Dia kata kalau tali terpendek ni adalah 12, maksudnya berapa keukuran tali terpanjang? Kita tahu daripada 4, 3, 5 ni 5 lah paling panjang kan? Ni pendek, paling pendek, yang ni panjang. Jadi, macam mana kita nak tahu 5 ni berapa?
Jadi kita boleh buat darab saja. Kalau 3 nak jadi 12, maksudnya 3 kena darab 4. Jadi secara automatik 5 pun boleh darab 4. Maka dapat 20. Itulah oleh itu tali terpanjang sama dengan 5 kali 4 sama dengan 20 cm. Kena jawab macam tu dah. Sekolah menengah dah kena jawab macam ni. Tak boleh buat dalam bentuk lazim. Okay. Alright. Sama lah juga macam yang ni. Soalan nombor 2 ni saya rasa kita dah pernah bincang masa dalam kelas. Lebih kurang kan. Jadi PQ nisbah QR nisbah RS. Okay. Ni. Adalah sama dengan 3 nisbah 2 nisbah 5. Kita tulis dalam ni. PQ ni 3 nisbah 2 nisbah 5. Dia bagi panjang RS 4.5. Maksudnya kata kat sini, seolah-olah macam RQ ni, panjang RQ 5 ni, maksudnya saya dah potong 5 bahagian. Antara RS ni saya dah potong 5 bahagian. Tu maksudnya 5 ni. Jadi ada 5 bahagian. 5 bahagian ni bermaksud 4.5 cm. Jadi kita kena cari dululah kalau satu bahagian tu berapa. Jadi kalau 5 bahagian sama dengan 4.5 cm kan. Jadi satu bahagian tu berapa cik dapat? Bahagi je lah 4.5 bahagi dengan 5. Maka kita akan dapat 0.9 cm. Soalan nak cari panjang PS. P sampai S. Maksudnya ada berapa bahagian? Kalau PQ ni 3, maksudnya seolah-olah saya potong 3 tidak? 3 bahagian. Kalau ni saya potong 2, kalau ni saya potong 5. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi semua ni ada berapa bahagian? Kita boleh kira. Mari kita kira. So dia ada seolah-olah ni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Maksudnya semua 10 bahagian sebenarnya. Jadi kalau dia nak P sampai S, PS maksudnya P ni sampai S. So nilai dia adalah PS sama dengan, kita tahu setiap satu tu 0.9 kan. Kena darab dengan 10 bahagian. Maka dapat 9 cm. Okey. Okey boleh. Alright, seterusnya. Sorry. Sekejap ya. Okey. Seterusnya, okey yang ni. Lengkapkan jadual berikut. Okey, lengkapkan jadual berikut. Kita nak tengok. Okey. Dia maksud dia kat sini. A nisbah B 5.4. Okey. Tengok lah. Dia bagi kat sini A nisbah. Kita boleh buat kat sini. Dia kata. Maksudnya lah kali ada A nisbah B nisbah C. So kita tulis dulu. A nisbah B 5.4. Kan? Kalau B nisbah C tak tahu. Kita tak tahu. Kita tahu belakang ni je 8. Betul tak? Kan? So kalau A nisbah C 5 nisbah 8. Betul tak? Kalau A dengan C saja nisbah dia 5 nisbah 8. Betul. Jadi kita tak tahu ni B kat sini berapa. Ada perubahan tak? A nisbah C dia ambil nombor tu betul-betul kan? 5 nisbah 8 kan? Betul tak? Jadi automatik bila A dengan C pun tak ada perubahan, maka B dengan B ni pun tak ada perubahan. Maka 4 je lah kat sini. Jadi kalau kita gabung, kita akan dapat A nisbah B nisbah C sama dengan 5 nisbah 4 nisbah 8. Okey. Ada masalah ke? Kalau still tak faham, boleh tanya cikgu nanti, okey? Alright. Seterusnya, kita boleh tengok kat sini. Dia kata selesaikan. Sama juga macam tadi pun. Nilai A, B dengan C. Kalau B ni, sama tengok lah. Yang ni beza sikit. Dia kata A nisbah B nisbah C.
Kita ada mula-mula 4 nisbah 2 nisbah 7. Cuba tulis sikit. 4. Sekejap lari. Nisbah 2 nisbah 7. Okay. So, dia bagi kat kita nilai asal dia. Yang ni A nisbah B nisbah C kan. Okay. Nilai B ni 4. Maka bawah B ni nilai dia 4. Betul? So, kiranya berapa nilai A dengan C ni? Kalau B ni daripada 2 jadi 4, maka kena darab 2. Secara automatik, A ni pun kena darab dengan 2. C ni pun kena darab dengan 2. So, 4 kali 2 adalah 8. 7 kali 2 adalah 14. Kita dapatlah nilai C ni 14. Nilai A ni adalah 8. Nisbah dengan nilai tu lain. Nilai tu maksudnya nilai sebenar dia yang sebelum kita perkecil. Sebab ingat tak nisbah kita kena perkecil kan? Jadi nilai tu maksudnya nilai yang sebelum kita perkecil tu. Sebab tu kita kena cari tengok. Okey kah? Cuba buat tengok, okey? Alright. Soalan seterusnya, soalan nombor 7. Kita tengok soalan nombor 7 pula. Dia kata cari nilai X bagi nisbah berikut. Yang ni pun sama macam cikgu ajak. 8 nisbah 5. Nisbah juga kita boleh buat pecahan kan. Jadi sebenarnya kita boleh tulis macam ni. 8 per 5 sama dengan X per 40. X tu maksudnya benda yang tak tahulah. Jadi kita fikir tengok kat sini. Kita boleh fikir. 5 nak jadi 40. Maksudnya aku kena darab lah 8. Sama juga kiranya. 8 ni pun bila bawah darab 8, atas pun kena darab 8. Maka X adalah sama dengan 8 kali 8, iaitu 64. Siap lah. Okey. Buat macam tu saja. Alright. Seterusnya, soalan yang bawah pun sama juga. Cumanya bawah ni dia minta tambah. Tak ada masalah, kita tengok. Y nisbah X sama dengan 7 nisbah 9. Tapi dia bagi kita Y tambah X tambah Y sama dengan 8. Okay. Y nisbah X ni dia bagi kita 7 nisbah 9. Okay. Ingat tak macam kita, kalau kata kamu rasa pening, kan? Kamu boleh lukis. Kamu ingat tak buat macam dengan garis number tu? Kan? Okay. Sebelah sini aku ada nama dia Y. Sebelah sini aku ada nama dia X. Okey. Sekarang ni, Y ni dia kata kita, Y ni adalah 7. Y ni 7. Maksudnya ada 7 bahagian dekat Y ni. X ni pula ada 9 bahagian. Jadi kalau 7 bahagian, kan? Y ni ada 7 bahagian. Maksudnya ada 7 bahagian ni. 7. Kau ni ada 9 bahagian. Maksudnya, 7 tambah 9 semua ni ada berapa bahagian sebenarnya? 7 bahagian tambah 9 bahagian, kita akan dapat 16 bahagian, betul? Kita tahu ke setiap satu bahagian tu berapa? Kita tak tahu. Tapi dia habang kat kita X tambah Y sama dengan 8. Maksudnya kiranya jumlah semua bahagian ini adalah 8. Sebab X tambah Y maksudnya semua ni kalau aku tambah nilai dia 8. Ingat? 7 dengan 9 ni merujuk kepada bahagian. 8 ni nilai dia. Nilai bahagian tu. Jadi kiranya kalau semua ni 16 bahagian, satu bahagian berapa? Jadi 16 bahagian kita tahu nilai dia adalah 8. Jadi kalau satu bahagian, berapa cik? 8 bahagi 6 16. Iaitu sama dengan 1 per 2. 1 per 2. Kiranya satu bahagian nilai dia 1 per 2. Okey. Hilang dah. Okey, baik. Sekejap ya. Hilang pun dah. Sana. Baca tulis lain lah. Okey. Tak puasa ulang lain. Okey, kiranya Y ni dia bagi kat kita 7 bahagian. X ni dia bagi kat kita. X ni dia bagi kat kita
9 bahagian. Tapi di hadapan kita jumlah semua bahagian ni X tambah Y, jumlah semua bahagian ni nilai dia 8. Yang ni nilai bahagian. Jadi kiranya 7 tambah 9 bahagian, kita dapat 16 bahagian tu. 16 bahagian ni semualah kan. Jadi 16 bahagian kita tahu hasil tambah 16 bahagian ni nilai dia 18. Jadi 16 bahagian sama dengan 18. Jadi kalau sama dengan 8. Jadi kalau satu bahagian nilai dia sama dengan 8 bahagi 16. So sama dengan 1/2. Jadi macam mana kita nak tahu nilai setiap satu tu? Kita dah tahu Y nisbah X ni sama dengan 7 nisbah 9. Kita boleh carilah. Jadi kalau Y tadi tu 7, maksudnya 7 bahagian dia Y tu 7. Jadi maksudnya 7 bahagian dia kena darab dengan nilai satu bahagian adalah 1/2. Maka kita dapat 7/2 Y. Kalau X pula, bahagian dia ada 9 bahagian. Kita darab dengan setiap bahagian nilai dia 1/2. Maka kita dapat X adalah 9/2. Macam tu lah. Jadi boleh cuba buatlah soalan nombor 2 dan soalan lain-lain. Okay? Alright. Sama juga macam yang ni pun. Nombor 9, mai saya cuba. Sebab ini ada sampai 3 kan. Okay, tak apa, tak ada masalah. Mai kita tengok. Okay. Bagi contoh satu lagi. Okay, so soalan yang ni pula, dia kata kita diberi bahawa X nisbah Y sama dengan 6 nisbah 3 nisbah 2. Nak mudah, kita lukis. Okay, aku ada 3 tempat sebab ada 3 kan. So, ini X, yang ni Y, yang ni Z. Setiap satu ada X ni 6 bahagian. Y ni 3 bahagian. Z ni 2 bahagian. Dia bagi kat kita X tambah Y sama dengan 45. Ingat ini adalah nilai. Dia kata X tambah Y. Maksudnya semua ni. Dekat sini kalau aku tambah, nilai dia adalah 45. Jadi, boleh tak kita nak tahu setiap satu bahagian berapa? Boleh. Sebab kita dah tahu X tambah Y ada berapa bahagian? 6 tambah 3 ni, maka nilai dia 9 bahagian. Jadi 9 bahagian, nilai dia sama dengan 45. Kalau satu bahagian, berapa nilai dia? 45 bahagi 9. Maka kita boleh dapat 45 bahagi 9, maka kita dapat 5. Sekiranya setiap satu bahagian nilai dia 5. Maka boleh tak kita nak cari X tambah Y tambah Z? Boleh. Okey, kita boleh buat X nisbah Y nisbah Z. Okey, nak tulis jadi pun tak apa, nak kira satu pun tak apa. X asal dia bagi 6 bahagian, Y 3 bahagian, Z 2 bahagian. Kita tahu setiap satu bahagian adalah 5 nilai dia, betul? Jadi setiap satu bahagian ni kita kena darab dengan 5. Maka dia ni pun kena darab dengan 5. Dia ni pun kena darab dengan 5. So kita buatlah X ni 6 kali 5, jawapan dia adalah 30. Y ni 3 kali 5, 15. Z ni 2 kali 5, 10. Ni lah nilai dia yang betul. Jadi, dia suruh cari nilai bagi X tambah Y tambah Z. Oleh itu, X tambah Y tambah Z sama dengan 30 tambah 15. Jangan buat untuk lazim lah. Tambah 10 sama dengan berapa? 40, 55. Macam tu. Jadi yang lain pun kamu boleh buat macam tu lah. Okey ke? Alright. Jadi yang tu sahajalah. Saya rasa yang ni pun boleh buat juga. Oh, ada tolak pula. Okey, kita tengok last. Question last untuk tolak pula. Sama juga lagi. Masih lagi kita buat apa? Masih lagi kita tengok A nisbah B nisbah C. 7 nisbah 2 nisbah 5. Kita lukis bahagian. Okey, aku ada A, aku ada B, aku ada C. Yang ni 7
Yang ni bahagian dia 2, yang ni bahagian dia 5. Okey. So dia kata kat kita, A tolak C, jawapan dia 18. Bahagian A ni kalau tolak dengan bahagian C, jawapan dia 18. Tak apa, tak ada masalah. Jadi kita buat. Jadi kalau tadi tambahan jumlah dia kan. Jadi kita tolak lah. Jadi kalau 7 bahagian tolak dengan 5 bahagian, kita dapat 18. Nilai dia sama dengan 18. Jadi 7 tolak 5 adalah nilai dia 2 bahagian. Maka 2 bahagian nilai dia 18 sebenarnya. Jadi 1 bahagian berapa? 18 bahagi dengan 2, maka kita dapat 9. Maksudnya 1 bahagian nilai dia 9 ni nilai dia. Jadi boleh carilah A tambah B tambah C. Ingat tak? Maksudnya kita boleh buat A nisbah B nisbah C. A ni 7 asal, B ni 2, C ni 5. Jadi kalau setiap satu nilai dia adalah 9, maka kita darab je lah. Kita sekarang ni, fungsi kita nak tahu berapa satu bahagian tu nilai dia berapa. Jadi 7 ni darablah dengan 9, 2 ni darab dengan 9, 5 ni darab dengan 9. Jadi 7 kali 9, 63. 2 kali 9, 18. 5 kali 9, 45. Jadi nak cari nilai dia, A tambah B tambah C sama dengan 63 tambah 18 tambah dengan 45. Bolehlah dapat berapa semua. Macam tu. Ingat, fungsi kita nak cari satu bahagian tu nilai dia berapa. Kalau soalan bagi kat kita tolak, bahagian yang tolak, kita buatlah macam ni. Kalau dia bagi tambah, kita tambahlah. Kalau dia bagi tolak, kita tolaklah. Lepas tu kita cari satu bahagian tu berapa. Okey? Yang tu sahaja. Sampailah soalan yang lain pun. Soalan 4 pun sama juga. Macam tu juga buat. Boleh? Cuba buat nak. Nanti hantar kat cikgu. Nanti cikgu bagi link untuk kamu hantar untuk hantar homework. Okey? Jadi itu sahaja. Assalamualaikum.